Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami setiap Isnin. Anda bersama dengan saya dan juga Syirah untuk Bicara Pengguna. Malam ini Bicara Pengguna bersiaran secara langsung di Berita RTM menerusi My Freeview 1, 2, 3. Hari ini 31 Ogos 2020 menjadi sejarah kerana sambutan kemerdekaan buat julung kalinya disiarkan melalui saluran televisyen. Demi prihatin dan demi menjaga kemaslahatan pengguna dan rakyat Malaysia, ini yang kerajaan lakukan. Ya, itu dia. Syabas kepada seluruh rakyat Malaysia kerana bersama-sama dengan kerajaan untuk kita menangani masalah sekarang ini, pandemik COVID-19. Kita terus kuat, Malaysia kuat. Baik, Syirah, bercakap tentang prihatin. Saya ada menyemak Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Definisi prihatin itu bermaksud ambil peduli dan juga ambil perhatian terhadap satu perkara. Tapi mudah untuk kita ungkapkan prihatin itu. Namun untuk kita zahirkan dalam tingkah laku itu sukar. Kerana prihatin itu sendiri terlalu subjektif. Dan kita tak tahu tingkah laku bagaimana yang melambangkan keprihatinan. Perbincangan selepas ini. Dan sebelum tu, kita akan ke sandiwara pengguna. Ya, betul tu. Dan kepada anda yang mungkin mempunyai soalan berkaitan dengan masalah pengguna, masalah rakyat, kerana baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengisytiharkan yang PKPP sehingga 31 Disember 2020. Malam ini tajuk kita adalah Pengguna Malaysia Prihatin. Lontarkan soalan anda di Facebook kami di 5 Bicara dan juga Berita @RTM. Tanpa kita buang masa, jom kita ke sandiwara pengguna. Baru kita ni. Hui. Oh, mak kau. Oh, terkejut aku. Kau ni Sherry, terkejut akulah. Tak, apa ni yang baru beli beg apa? Ni beg aku baru beli ni Bukan main lagi. Cantik tak? Cantiknya beg ni. Cantiknya. Beg baru baru beli. Cantik tak? Cantiknya. Beg baru kan? Ya. Dari mana beli ni? Overseas? Beli beg dekat area-area sini je. Area sini? Maksudnya dekat mana tu? Malaysia? Yelah. Beg buatan Malaysia lah ni? Halah. Tolonglah menyesal pegang. Kenapa pula? Sensitif, tak boleh pegang-pegang beli-beli kat sini je. Sebab selalu beg saya semuanya daripada overseas. Semuanya harga paling murah pun ribu-ribu. Bila pakai tu rasa macam, wah, ratu dunia. Alahai, Sherry. Beg, kau tahu tak? Beg-beg mahal yang kau beli tu, yang mahal tu dia jual jenama je, jual brand je. Kualiti material sama je dengan beg-beg tempatan ni. Sama. Tak sama. Sama. Tak, sekarang ni saya nak tanya. Apa yang best sangat beg buatan Malaysia ni? Kau ni Sherry, walaupun nama sebenar kau Syariza, acah-acah Sherry, tapi ni aku nak explain. Sherry. Ni aku nak explain, kau dengar Bila kita beli barangan buatan tempatan, beli jenama Malaysia ni, kita bukan sahaja boleh membantu memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Malah kita juga membantu menggerakkan dan menjana pendapatan negara. Lagi satu, bila kita beli barangan berjenama tempatan ni, lebih menjimatkan perbelanjaan kita sebab barangan tempatan ni jauh lebih murah daripada barangan yang berjenama ni. Faham? Dan yang paling penting sekali, bila kita sokong buatan tempatan kita boleh menaikkan, menanamkan semangat patriotisme yang ada dalam diri dan jiwa rakyat Malaysia. Malaysia prihatin, merdeka. Tapi saya tetap dengan pendirian saya. I love bag overseas. Kalau kau tak nak sokong produk tempatan, kau tak nak beli barangan jenama Malaysia, kau tak payah duduk kat Malaysia lah. Kau pindah je ke overseas. Dah, aku nak pergi beli perfume dengan driver aku, Nadir.
Baik, begitulah tak beli barang Malaysia pindah ke duduk luar negara. Dan bicara pengguna malam ini, kami bersiaran secara langsung dengan mengangkat tajuk pengguna Malaysia prihatin. Seperti yang telah saya dan Azrul jelaskan tadi, prihatin itu ia mudah untuk diungkapkan. Namun tingkah laku atau aktiviti bagaimana yang boleh dizahirkan, yang menunjukkan atau membuktikan wujudnya keprihatinan. Dan kita tahu prihatin itu boleh dizahirkan melalui tingkah laku, tapi perlu ada mekanismenya, perlu digerakkan kerajaan untuk melihat keprihatinan ini dipraktikkan oleh setiap rakyat. Ya, Malaysia mempunyai pelbagai agama, kaum, bangsa, budaya, dan kepelbagaian inilah yang perlu kita raikan. Persoalannya, bagaimana kepelbagaian ini boleh bersatu padu menerusi kesepaduan dan perpaduan. Itu persoalan yang kedua. Dan perbincangan dari segi kesepaduan, perpaduan, keprihatinan, kebersamaan, kenegaraan, kita akan ungkapkan dari dua sudut pandang yang berbeza, dari dua panel yang mempunyai pandangan yang berbeza. Yang panel pertama di sebelah kiri saya, Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA. Apa khabar? Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih. Sihat Encik Yusof? Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa. Saya rasa terakhir kita jumpa tahun lepas, awal tahun. Betul. Dan ini kali pertama lebih setahun kita tak jumpa. Jadi panel yang kedua dari sudut pandang pakarnya, kita ada pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Sihat. Bila kita bincang mengenai keprihatinan, kepelbagaian, bersatu padu, ia terlalu subjektif. Dan kalau kita nak zahirkan dari segi tingkah lakunya, perlu juga digerakkan pihak kerajaan, kerana kita tahu untuk kita lahirkan dari setiap individu, aktiviti itu tidak dilihat dan tidak boleh menjadi satu model atau satu contoh. Dan hari ini dari pandangan doktor sendiri, apa yang berlaku di Malaysia? Bagaimana rakyat Malaysia hari ini mengungkapkan atau menzahirkan perpaduan melalui tingkah laku mereka? Alhamdulillah, kita rasa sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur kerana dalam apa jua situasi, apa jua keadaan, kita lihat Malaysia ni sering menjadi kebanggaan dan pusat rujukan daripada masyarakat, khususnya masyarakat luar negara. Sebagai contoh, kita tengok apabila pandemik COVID-19 ni berlaku dalam dunia, kita melihat kadar kesatuan atau kebersamaan rakyat Malaysia itu berada di satu tahap yang kemuncak, di mana rakyat Malaysia penyatuan itu wujud dan perpaduan itu wujud. Dan kita lihat bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 63 ini Malaysia Prihatin. Kalau kita lihat di media sosial, khususnya saya mengikuti media sosial, kita lihat trending dan viral bagaimana masing-masing berkongsi tentang isu-isu berhubung dengan kemerdekaan dan perpaduan dalam negara. Jadi kita boleh mengatakan bahawa dari segi pengamatan melalui media sosial dan apa yang ditunjukkan, kadar perpaduan atau semangat perpaduan dalam negara kita adalah masih lagi stabil, dan di dalam era pandemik COVID-19 dilihat kebersamaan atau perpaduan itu semakin rapat. Dan walaupun ada isu-isu ataupun insiden-insiden terpencil yang berlaku, tetapi pada keseluruhannya, pada dasarnya, rakyat Malaysia menunjukkan satu sifat keprihatinan dan perpaduan yang amat bagus. Dan ini diperhebatkan lagi kerana apabila berlaku sesuatu krisis kemanusiaan di dalam sesebuah negara seperti yang berlaku dalam pandemik COVID-19 pada hari ini, kadar perpaduan negara, khususnya dalam negara kita, akan mencapai satu tahap di mana kadar-kadar kebersamaan itu lihat. Dan kita lihat bagaimana di awal-awal era pandemik COVID-19, kita menjurus kepada sebelum kita menghadapi Hari Kemerdekaan hari ini, kita lihat bagaimana tribut atau penghargaan yang diberikan kepada frontliner khususnya menunjukkan bahawa kebersamaan itu adalah satu benda yang boleh kita banggakan. Jadi menunjukkan bahawa perpaduan, tingkah laku perpaduan atau kebersamaan di kalangan Malaysia itu pada hari ini, pada ketika ini adalah satu simbol yang boleh kita banggakan, dan kita boleh mengatakan pada keseluruhannya kita beruntung kerana kita menjadi satu masyarakat atau rakyat Malaysia yang boleh menimbulkan satu elemen perpaduan yang boleh kita banggakan secara bersama. Itu pandangan atau ulasan secara menyeluruh apa yang dilihat, apa yang dirasai. Namun dari segi konsep kepenggunaan itu sendiri, kita tahu di bawah gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA terdiri daripada pelbagai persatuan, persatuan media sosial dan sebagainya, dan banyak lagi yang perlu kita bincangkan bagaimana persatuan-persatuan ini berhubung kait atau positiviti itu diangkat untuk melahirkan keprihatinan dan kita lahirkan satu perpaduan rakyat. Bagaimana dari segi FOMCA melihat perpaduan ini? Okey, kalau kita lihat memang isu perpaduan ini merupakan satu isu yang amat signifikan lah di negara kita, dan
saya rasa sejak berlakunya pandemik COVID-19 ini dia merupakan satu penyatuan, dan sebab itu hasil daripada perpaduan dan semaran menyebabkan kadar kes-kes yang berlaku dan juga kes-kes kematian itu berkurangan berbanding dengan negara lain, kerana kesepaduan yang dilakukan oleh rakyat dalam menyokong usaha kerajaan, juga dalam keprihatinan kita terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Barisan Hadapan dalam mengendalikan COVID ini. Jadi bagi persatuan pengguna, kita melalui persatuan-persatuan ahli gabungan FOMKA, kita cuba untuk bersama-sama memastikan bahawa isu-isu yang berkaitan perpaduan ini merupakan satu isu yang perlu diberikan perhatian. Sebab itu FOMKA sendiri kita tidak begitu menyentuh. Kalau isu yang berkaitan dengan perkauman, isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan, itu bukannya isu yang boleh dipandang ringan. Sebab itu bagi kita, jangan timbulkan isu kerana dia boleh menimbulkan sensitiviti kepada masyarakat, dan apatah lagi sebagai persatuan pengguna yang cuba menjuarai isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat tanpa mengira kaum. Sudah tentu kita melihat bahawa semua masyarakat adalah pengguna, dan tanpa melihat sama ada mereka tanpa mengira apa juga kaum dan juga agama. Sebab itu bagi FOMKA sendiri, kalau kita lihat FOMKA sendiri, kita meliputi dari semua agama, semua kaum. Malah kalau kita lihat dari segi kepimpinan FOMKA sendiri terdiri daripada pelbagai kaum yang kita dapat mengeratkan kerjasama dalam memperjuangkan isu-isu pengguna. Seperti doktor jelaskan tadi, bila ada krisis yang kita dapat lihat kan, observasi kita sendiri melihat pada awal pandemik era COVID-19, banyak persatuan yang berdiri membantu frontliners, membantu rakyat Malaysia yang malang dan sebagainya. Dari segi FOMKA sendiri, adakah tindakan ini merupakan prinsip persatuan atau ia bergerak mengikut keadaan semasa? Ya, sebagai NGO, kita biasanya akan bergerak berdasarkan dengan kesesuaian keadaan. Kalau kita lihat semasa berlakunya COVID-19, kebanyakan NGO akan cuba membantu bagaimana untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masalah Barisan Hadapan. Umpamanya masalah PPE, masalah makanan yang dihadapi oleh mereka yang berhadapan dengan bila kawasan-kawasan mereka itu dijadikan sebagai kawasan pergerakan yang diperketatkan dan sebagainya. NGO ini membantu menyediakan makanan dan bantuan. Jadi ini merupakan kita lihat satu usaha bersepadu yang dilakukan oleh NGO dalam membantu kerajaan bagi mengendalikan isu ini. Jadi memang kita boleh jadikan sebagai isu pandemik COVID-19 ini merupakan satu kes yang begitu menarik sekali yang boleh dijadikan sekalian bagaimana rakyat dengan kerjasama NGO dan juga kerajaan bersama-sama bagi mengendalikan isu berkaitan dengan pandemik ini. Dan apatah lagi dalam keadaan sekarang ni, kita menjadikan Malaysia Prihatin sebagai isu tema yang diangkat untuk kemerdekaan yang kali ke-63. Ini merupakan satu isu, memang satu tema yang memang tepat sekali dengan krisis yang kita sedang hadapi sekarang, dan bagaimana rakyat begitu membantu dan kerajaan juga menyediakan dengan pelbagai insentif bagi membantu rakyat dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan kos sara hidup, masalah pekerjaan dan sebagainya yang disebabkan oleh masalah yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan tema kemerdekaan tahun ini, Malaysia Prihatin, ia cukup jelas membuktikan keprihatinan itu perlu ada untuk membantu satu sama lain, Azrul. Baik, saya amat tertarik dengan perkataan prihatin. Ambil peduli kalau mengikut definisi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi saya nak tanya doktor sebenarnya ni, pakar media kita, ramai rakyat yang seakan-akan tidak prihatin dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Masih ramai yang dikenakan tindakan, yang diambil tindakan saman dan sebagainya, dan masih ramai yang melanggar perintah SOP daripada pihak kerajaan. Adakah rakyat kita tidak prihatin? Tapi doktor jangan jawab dulu kerana kita akan berehat seketika, jawapannya selepas ini. Itu dia carta pengguna untuk minggu ini. Tetapi di tempat yang pertama, saya rahsiakan dulu. Kalau nak tahu, kena terus bersama dengan kami di Bicara Pengguna. Baik, sebelum berehat tadi, saya ada gantung soalan untuk ditujukan kepada khas untuk pakar perang saraf kita, pakar media kita, doktor. Yang mana di kalangan rakyat ada segelintir, bukan semua, yang mana seakan-akan tidak
prihatin, tidak ambil peduli tentang SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Malahan sebentar tadi kita dapat melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkali-kali memberi amaran, memberi nasihat supaya ikut SOP. Masih ramai yang ingkar, ada yang kena saman dibawa ke mahkamah dan ada yang tidak peduli langsung. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Dia dalam kita menghadapi pandemik COVID-19, kita bercakap tentang Malaysia prihatin. Ini satu perkara yang amat menarik untuk kita bincangkan dalam isu keprihatinan. Kita lihat pada era permulaan COVID-19 itu berlaku, kita lihat masyarakat mengambil agak mudah sambil lewa. Tetapi ia sampai pada kemuncaknya di mana mereka begitu prihatin dan begitu mengikut SOP garis panduan yang telah sediakan pada satu ketika bahawa terdapat kes-kes kematian yang meningkat di negara-negara luar, khususnya juga dalam negara kita. Jadi pada ketika itu, keprihatinan itu memuncak di mana mereka merasakan ini satu threat, ancaman yang perlu diberi perhatian serius, yang perlu diambil sebagai satu benda yang perlu dilihat sebagai satu perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi kita lihat pematuhan SOP itu berada pada satu tahap yang amat kemuncak dan penurutan SOP ini berlaku dengan sukarela. Dan pada ketika ini, apabila kita berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, keprihatinan itu masih ada, tetapi zon selesa itu semakin dilihat di kalangan segelintir mereka yang merasakan bahawa ancaman COVID-19 ini akan berakhir, mungkin berakhir dan kelihatan bahawa ia menunjukkan satu pola penurunan. Dan ini adalah satu kerjasama frontliner termasuk kita sebagai frontliner di mana kita berjaya meratakan pola graf kenaikan tidak secara eksponensial yang berlaku tentang COVID-19 dalam negara kita. Jadi apa ini berlaku? Ini mengakibatkan segelintir mereka berada dalam keadaan selesa seperti itu. Jadi ini mengakibatkan keterujaan singkat yang mungkin akan memberi satu kesan yang besar kepada negara kita. Kita lihat bagaimana terdapat pelanggaran kepada mereka yang sepatutnya dikuarantin dan akhirnya mengakibatkan kluster-kluster baru. Dan kluster-kluster ini sekali lagi berjaya ditangani dengan formula-formula yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan dan pihak-pihak berwajib lagi, Majlis Kehormatan Negara khususnya, untuk meratakan sekali graf penurunan kluster-kluster baru. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana permainan emosi akan membawa kejap pada satu pendapat, dan pendapat ini penting. Kerana bila pendapat itu tersusun dengan satu proses pemerhatian sebagainya, ia akan membawa pada perubahan tingkah laku. Jadi pendapat tentang tahap seriusnya ancaman COVID-19 ini terhadap negara penting untuk diselaraskan secara konsisten bahawa ia adalah satu ancaman yang tidak akan berakhir dalam tempoh terdekat ini. Jadi ia satu pendapat yang perlu dikonsistenkan, perlu diselaraskan supaya masyarakat tidak hilang keprihatinan ini. Jadi apabila dikata graf turun, kes semakin menurun, maka pendapat inilah yang akan membuatkan perubahan tingkah laku, iaitu segelintir pihak akan melanggar SOP terbaik. Baik, cukup jelas Azrul. Bila mana doktor menekankan ia perlukan kebersamaan daripada pengguna untuk meraihkan atau melaksanakan apa tujuan kerajaan. Keberjayaan itu atau impian itu boleh dicapai sekiranya kebersamaan ini dicapai. Dan kita lihat perpaduan itu hanya boleh digerakkan dari melalui mekanisme kerajaan. Kerajaan je yang boleh menggerakkan perpaduan, keprihatinan dan sebagainya. Ini bila bergantung kepada kerajaan sahaja, saya rasa penghujungnya juga perkara yang sama berlaku. Jadi peranan NGO sendiri bagaimana menerapkan kebersamaan, keprihatinan, perpaduan kepada pengguna rakyat Malaysia? Yalah, memang NGO bertujuan untuk melengkapkan usaha yang dibuat oleh kerajaan. Kita cuba untuk mendukung usaha inisiatif yang dibuat oleh kerajaan ini. Terutama kalau kita ambil kes COVID-19 ini, bagaimana NGO bersama-sama membantu untuk memastikan bahawa bukan kerajaan sahaja secara bersendirian dalam menangani isu ini. Sebab itu kebersamaan antara NGO dan juga antara kerajaan dan juga pihak-pihak yang lain sama-sama membantu bagi mengatasi masalah ini. Memanglah kalau kita lihat dalam sekarang ni, apabila dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, memang ramai rakyat yang mungkin merasakan bahawa virus COVID-19 ini dah mula berkurangan dan ramai yang mungkin tidak mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Tapi kita bimbang kalau kita mengambil ringan dengan beberapa kluster-kluster baru yang telah muncul, kemungkinan akan berlambung gelombang ketiga. Kalau kita lihat di negara-negara lain, umpamanya Korea Selatan sebelum ni telah mula reda, tapi sekarang telah bangkit dan kes meningkat, sehingga kalau kita lihat doktor-doktornya dah mula berputus asa dalam menangani isu-isu. Tapi itulah, kita kena bersamaan itu kena wujud. Rakyat Malaysia perlu mengambil iktibar apa yang berlaku di luar negara itu untuk mengelakkan daripada kes-kes COVID-19 ini
gelombang ketiga itu daripada berlaku. Sebab itu kerajaan kena bersikap tegas dalam menangani isu ini dan menjadikan mereka yang gagal untuk mematuhi SOP yang ditetapkan itu dengan mengenakan tindakan yang tegas. Dalam masa yang sama juga rakyat juga perlu memandang serius usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Dalam penyampaian pesanan atau inisiatif kerajaan itu perlu dikawal kerana apa yang saya lihat yang jadi hari ini di media sosial, ada beberapa golongan yang menyekat pesanan itu untuk menjadi lebih jelas atau tepat dan sahih. Dan sebenarnya kawalan yang perlu dilakukan dalam media sosial dari pandangan doktor sendiri, Datuk doktor sendiri, dari pandangan doktor sendiri, kawalan yang bagaimana perlu dilakukan untuk memastikan pesanan itu disampai tepat dan sahih, dan yang pentingnya adalah ia cukup jelas. Kita merasakan bahawa dalam isu kita bercakap tentang perpaduan, perlunya wujud satu elemen kita panggil sebagai gerak saraf perpaduan, di mana ia akan memangkinkan satu proses penyampaian maklumat dan membawa elemen perpaduan itu dalam satu perbincangan ataupun satu strategi yang lebih menyeluruh, khususnya dalam penggunaan media sosial. Kerana media sosial ni dia akan wujud apabila berlaku dalam satu krisis, seperti dikatakan tadi, akan berlaku penyatuan dan perpaduan. Tetapi dalam isu-isu dalam perkara-perkara biasa, maka akan wujud kecenderungan untuk membentuk pola pemikiran berasaskan kepentingan individu dan peribadi masing-masing. Dan inilah perkara-perkara yang boleh merumitkan elemen-elemen perpaduan itu disampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi untuk mengatasi perkara ini, maka perlu diwujudkan satu bentuk gerak saraf perpaduan, satu rancangan gerakan-gerakan tertentu, strategi-strategi tertentu untuk menepati golongan-golongan kumpulan sasaran tentu. Dan kita lihat di media sosial ramai yang membangkitkan isu-isu berhubung dengan isu-isu positif tentang perpaduan dan sebagainya. Tetapi sudah tentunya apabila berlaku elemen-elemen kepentingan peribadi, golongan-golongan yang cuba mengambil peluang ataupun menimbulkan isu-isu yang menimbulkan sensitiviti. Kita lihat bagaimana walaupun kita dalam era mencapai Hari Kemerdekaan, kita lihat bagaimana pemasangan bendera terbalik dan sebagainya. Dan ini perlu diatasi dengan kebersamaan pengguna-pengguna media sosial di luar sana yang harus membentuk satu jaringan sebagai benteng pertahanan, di mana sekiranya ada golongan-golongan yang cuba mengganggu gugat perpaduan negara, maka mereka ini seharusnya secara sukarela akan memberikan pandangan supaya perbuatan-perbuatan ini dihentikan. Dan saya rasa trend itu semakin berkembang di dalam negara kita pada hari ini. Dan ini membuktikan bahawa masyarakat Malaysia masih lagi memandang tinggi pengguna sosial media perpaduan, dan bagaimana kebersamaan ini perlu terus diwujudkan dalam gabungan media sosial dan bersama dengan strategi-strategi gerak saraf gerak perpaduan yang lebih menarik, lebih santai, dengan inovasi-inovasi baru bagaimana untuk menunjukkan kebersamaan dan perpaduan. Kerana sekiranya kita berbincang tentang isu elemen perpaduan ini, kita lihat bagaimana rukun negara diperkenalkan kembali. Diperkenalkan kembali bukan kerana rukun negara tidak ada, tapi bagaimana untuk penghayatan rukun negara itu perlu dikemukakan kembali, kerana ia juga perlu disampaikan kepada kumpulan sasaran supaya penghayatannya itu lebih diterima dalam satu konteks penyampaian yang lebih berbeza. Perpaduan keprihatinan perlu dipromosikan. Wakil daripada persatuan-persatuan pengguna daripada FOMKA sendiri, bagaimana melihat persatuan-persatuan ini mempromosikan perpaduan, keprihatinan, kepelbagaian, kebersamaan. Dan kita lihat sebenarnya kalau ikutkan kepada isu-isu semasa, rakyat itu bersatu secara asasnya. Tetapi apabila ia menyentuh sensitiviti, hati itu jadi goyang dan goyah. Itu melihat kepada keadaan sesuatu perkara. Dan ini jelas untuk kita nyatakan masih goyah lagi hati rakyat Malaysia. Tapi Encik Yusof jangan jawab dulu. Kita akan beri laluan kepada Rehat. Kita berehat seketika. Belakang sesebuah negara. Boleh jatuhnya sesebuah negara disebabkan rapuhnya sosial atau sivik masyarakat. Itu tadi saya ada gantung soalan berkenaan dengan promosi perpaduan, promosi keprihatinan yang boleh dilakukan daripada persatuan-persatuan pengguna melalui beberapa saluran. Bagaimana dari segi pandangan FOMKA? Ya. Kita memang mengangkat isu perpaduan ini sebagai salah satu isu yang dalam apa juga program aktiviti yang dilakukan oleh FOMKA dan juga persatuan-persatuan gabungan. Kerana kita melihat isu perpaduan ini merupakan salah satu cara untuk bagaimana untuk menarik perhatian dengan masyarakat dengan perbilang kaum yang ada di negara kita. Sebab itu kita akan melihat dari segi
jenis bagaimana saya tahu. Kalau masyarakat itu melibatkan golongan Melayu, sudah tentu isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu kaum Melayu yang akan timbulkan. Begitu juga dengan isu-isu kaum Cina, India dan sebagainya. Sebab itu aktiviti-aktiviti yang dilakukan, kita akan cuba untuk melakoni semua masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu tersebutlah. Sebab itu bagaimana yang saya katakan sebelum ini, kita cuba untuk mengelak daripada memberkatakan isu-isu yang sensitiviti yang berkaitan dengan kaum dan juga agama, kerana ia dalam keadaan sekarang ni dengan wujudnya masyarakat tertentu yang tidak begitu prihatin dengan isu-isu perpaduan ni, menyebabkan timbulnya isu-isu sensitif yang masih lagi ditimbulkan sekarang ini. Sebab itu kita cuba untuk mengelak daripada menimbulkan isu ini supaya tidak berlarutan dan akhirnya akan menimbulkan keresahan kepada rakyat. Tadi perbincangan di luar, Azrul, kita nak tanya berkaitan dengan kita berbaki lagi 4 bulan dan saya rasa pada ketika ini rakyat Malaysia risau bagaimana kita mampu untuk meneruskan lagi 4 bulan dalam pandemik COVID-19 ini. Azrul ada soalannya tadi, ada bisik pada saya. Saya sebenarnya tertarik dengan bila kita bercakap tentang berkenaan dengan persatuan pengguna, pasti sinonim dengan masalah rakyat. Masalah bagaimana nak meneruskan kehidupan dengan berlakunya PKPP ni sehingga 31 Disember. Banyak yang saya baca di media sosial dan juga di hamparan sosial yang lain yang mengatakan ada yang gusar bagaimana dengan bantuan prihatin nasional, masih adakah moratorium daripada pihak bank, masih dilanjutkankah? Bagaimana persatuan pengguna melihat perkara ini, masalah rakyat yang sehingga hujung tahun nanti? Ialah isu moratorium ini merupakan satu isu yang begitu membantu. Sebelum ini bila kerajaan telah memberikan tempoh moratorium kepada pembiayaan dan peminjaman, memang melegakan rakyat. Tetapi apabila moratorium itu akan tamat, dia akan menimbulkan masalah kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang gajinya telah dipotong. Sebab itu bagi Formkas ini kita mengharap bahawa kerajaan meneruskan moratorium ini, terutama sekali bagi golongan yang terjejas, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka ini, supaya moratorium itu dapat membantu melegakan sebahagian daripada perbelanjaan mereka. Dan ini saya rasa kerajaan dalam pengumuman yang lepas yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyentuh tentang moratorium ini, di mana bagi mereka yang kehilangan pekerjaan diberi tempoh tertentu untuk bank melaksanakan moratorium, diteruskan moratorium tersebut, manakala bagi yang dipotong gajinya, dari segi pembayaran balik untuk pembayaran itu akan dikira berdasarkan kepada pemotongan itu. Sebab itu saya rasa kerajaan perlu melihat isu-isu moratorium ini untuk membantu rakyat, kerana memang rakyatnya resah dengan isu-isu berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan walaupun sekarang ini kerajaan telah membuka banyak sektor-sektor ekonomi, dalam masa yang sama juga kerajaan juga kena melihat dari segi peluang-peluang pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan ini, supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Dari segi kepakaran doktor sendiri, dalam apa sahaja berlaku atau krisis isu yang berlaku, doktor melihat gelagat pengguna ini, doktor melihat apa yang rakyat mahukan pada hari ini. Bagi pendapat doktor, apa yang rakyat mahukan? Apabila berlaku krisis kemanusiaan, pandemik COVID-19 dalam sebuah negara, termasuk dalam negara kita Malaysia, maka wujud satu terma kita panggil sebagai keselamatan ekonomi. Jadi keselamatan ekonomi merupakan satu bentuk ancaman yang berlaku apabila berlaku sesuatu penularan wabak, krisis kemanusiaan. Dalam elemen kita ini wabak penyakit. Dan kita telah berjaya menangani menggunakan Akta 342 dengan baik. Tetapi dalam isu keselamatan ekonomi, ia memerlukan perincian yang lebih teliti. Dan kita lihat bagaimana moratorium telah bantu. Formka mengatakan moratorium diteruskan dan kerajaan telah bersetuju menurunkan pada kumpulan sasar. Jadi satu bentuk pakej keselamatan ekonomi yang telah dipertimbangkan untuk membantu rakyat. Dan kita lihat bagaimana kewujudan gig ekonomi. Dan saya juga pernah memberikan pandangan khususnya untuk membuka balik sistem-sistem yang bentuk otomasi, di mana drive-thru sistem yang tidak menggunakan kaunter dibukakan kembali kaunter-kaunter ni, supaya ia boleh membuka satu jajaran pekerjaan walaupun dalam konteks yang terhad, tetapi kurang-kurang boleh mengisi pekerjaan-pekerjaan dalam sektor-sektor tertentu, supaya sistem-sistem otomasi ini dibekukan khususnya selama 6 bulan, supaya berlaku juga kemasukan pekerja-pekerja dalam elemen tertentu. Dan tentang isu parti, bagaimana pendatang tanpa izin, ini perlu diteruskan secara konsisten, kerana kita tidak mahu gigs ekonomi, kerana pekerjaan-pekerjaan yang sepatutnya diisi oleh warga tempatan
tempatan tidak diisi oleh pekerja-pekerja warga tempatan disebabkan oleh terdapat parti-parti yang masih mengambil peluang apabila berlakunya COVID-19 ni, pembukaan proses pemulihan pergerakan mereka dibenarkan berkeluar. Kita nak supaya tempat-tempat ruang-ruang pekerjaan ini bukan. Ini juga termasuk dalam sistem pencukaian negara. Bagaimana kita lihat pasar borong selayang, berlaku satu proses di mana golongan-golongan pendatang tanpa izin pekerja-pekerja asing tidak memiliki komitmen ini dikeluarkan. Dan bagaimana untuk memasukkan pekerja tempatan harus diberikan satu ciri keselamatan ekonomi bentuk pencukaian. Mereka yang menggaji pekerja ini harus diberikan cukai dan mereka yang bekerja pada tahapan yang bekerja di sektor-sektor ditinggalkan oleh pekerja tanpa izin daripada pentadbiran asing ataupun pekerja-pekerja asing selama ini perlu diberikan insentif rangsangan supaya mereka hendak pergi pada pekerjaan itu dan mereka yang menggaji pekerjaan itu diberi satu bentuk imbuhan cukai. Dan ini adalah satu pakej keselamatan ekonomi yang perlu diperincikan secara teliti supaya pada masa ketika ini rakyat akan merasa lebih selamat dan berkemungkinan untuk mencuba satu pekerjaan yang baru, kecenderungan untuk mencuba perkara baru ditambah dengan rangsangan-rangsangan pakej keselamatan ekonomi daripada pihak kerajaan. Baik, perubahan sosial ekonomi bila berlaku apa-apa isu atau krisis, perubahan ini dirasai pengguna. Dan kita melihat pada ketika ini Malaysia bergantung kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan dari segi ekonomi, dari segi sosial. Dari segi FOMCA sendiri melihat bagaimana pengguna membantu kerajaan semula. Kita panggil semula kerana sepanjang 63 tahun kita tekankan kemerdekaan. Sepanjang 63 tahun pelbagai insentif dan telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia dan kali ini bila pandemik COVID-19 ini berlaku, rakyat Malaysia perlu membantu semula kerajaan dan skop ini bagaimana FOMCA melihat pengguna dari skop Persatuan Pengguna, bagaimana perlu ada solidariti, bagaimana? Ya, saya rasa dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini merupakan salah satu cara bagaimana untuk membantu rakyat. Kalau sebagaimana yang telah disebutkan doktor tadi tentang pemutihan yang telah dilakukan kepada parti yang menyebabkan tempat yang tertinggal itu diisi oleh rakyat-rakyat tempatan. Ini merupakan kesempatan yang perlu dilakukan oleh kerajaan bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengisi peluang-peluang pekerjaan, dalam masa yang sama juga membuka peluang-peluang pekerjaan yang baru dan dalam masa yang sama juga proses-proses latihan itu terus dilakukan untuk membolehkan mereka yang kehilangan pekerjaan itu boleh masuk kepada industri yang baru. Dan inilah merupakan satu kaedah yang boleh dilakukan oleh kerajaan dan saya rasa kebanyakannya macam kita sendiri bersedia untuk membantu bagaimana untuk kerajaan untuk memberikan maklumat dan sebagainya supaya memastikan bahawa usaha yang dilakukan kerajaan ini dapat diselenggara secara yang lebih baik. Baik, tadi Azrul saya ditekankan solidariti. Solidariti ya. Kalau kita tahu solidariti ni kita panggil awak kakak abang kerana kita satu adik-beradik atau satu keluarga. Itu yang perlu ditekankan rakyat Malaysia untuk menguatkan perpaduan dan prihatin kepada rakyat. Betul tu. Kalau nak bercakap tentang solidariti, orangnya adalah doktor sendiri sebab pakar perang saraf. Saya ada soalan untuk doktor tapi saya simpan dulu kerana ini pun amat penting juga untuk skuad pengguna dengan tajuknya keperluan barangan mencukupi. Kena dengan FOMCA, kena dengan doktor. Jom kita saksikan skuad pengguna. Bekalan barang keperluan secara keseluruhannya mencukupi dan mampu menampung permintaan pengguna dalam negara yang berterusan selain mudah diperoleh di pasaran. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ia adalah hasil pemantauan harian dilaksanakan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN HEP ke atas 12 jenis bekalan barangan di 706 premis perniagaan termasuk peruncit 526, pemborong 150 dan pengilang sebanyak 30. Pegawai penguatkuasa KPDN HEP juga melakukan 1,160 pemeriksaan khas ke atas premis yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. 3 premis pula diberi amaran kerana tidak patuh SOP. Pengusaha dan orang ramai turut diingatkan supaya sentiasa mengamalkan kawalan kendiri termasuk penjarakan fizikal serta kebersihan diri, terutama dalam aktiviti jual beli barangan keperluan harian.
Carta pengguna minggu ini di tempat yang pertama. Perarakan di media sosial meriahkan sambutan Hari Kebangsaan Berita Harian. Perarakan rakyat Malaysia menerusi media sosial memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 yang dibuat seberingkas dalam norma baharu. Baik, tadi saya punya naluri nak bertanya kepada doktor tentang, saya amat tertarik tentang 2 cukai, 2 gaji dan sebagainya. Ramai di kalangan belia yang akan graduate ataupun menjadi lepasan universiti selepas ini, dan seperti yang kita tahu ramai yang masih mencari pekerjaan, masih lagi kekurangan pekerjaan. Sektor peladangan, sektor pertanian yang banyak menggunakan tenaga kerja daripada rakyat luar ataupun parti sendiri yang akan diisi oleh rakyat Malaysia. Jadi bagaimana doktor melihat mindset untuk rakyat Malaysia, belia-belia kita untuk cenderung ke arah sektor ini? Dalam kita melakukan sesuatu perubahan, bukan mudah untuk manusia itu berubah dari segi psikologinya. Bukan sudah apabila kita berada dalam zon yang selesa, kita memerlukan satu krisis untuk melakukan perubahan. Jadi kita yang berada di sini ataupun mereka yang mempunyai pekerjaan yang masih selamat dalam era pandemik COVID-19, mungkin mengatakan mereka berada dalam selesa. Dan kita juga tidak boleh mengukur mengatakan mereka yang melalui krisis perlu berubah kerana kita belum diuji dengan krisis tersebut. Tetapi apabila berlaku satu konteks dalam fasa krisis, maka memerlukan proses perubahan, maka perubahan itu perlu berlaku dengan sokongan dan rangsangan keselamatan ekonomi yang tersusun dan berstrategi. Sebagai contohnya sektor peladangan. Sekiranya pekerja-pekerja, contohnya graduan-graduan yang bekerja dalam sektor peladangan, mereka menerima 2 gaji. 2 gaji itu maksudnya gaji daripada syarikat peladangan dan gaji daripada pihak kerajaan sendiri, berbentuk insentif. Dan syarikat peladangan yang menggaji pekerja tempatan, khususnya graduan atau mereka-mereka yang rakyat tempatan yang berkemahiran yang perlu diberi latihan dan sebagainya, juga mendapat 2 sistem cukai. Satu sistem cukai asal, satu sistem rebate cukai ataupun pengurangan cukai yang diberikan secara insentif oleh kerajaan untuk menggalakkan kemasukan pekerja-pekerja baru. Jadi inilah satu bentuk solidariti. Maka keperitahanan ini wujud daripada dan pengguna juga membeli barangan buatan Malaysia. Jadi kita memerlukan satu rangsangan seperti ini supaya satu proses perubahan ini dapat dipercepatkan dan memungkinkan satu penukaran gaya pemikiran. Jadi mungkin tadi Azul kata anak nak kerja, mak bapak tak bagi. Jadi ini perlu digembar-gemburkan dan diberikan satu bentuk komunikasi strategik pada pihak kerajaan kepada rakyat supaya mereka yang ingin melakukan perubahan kena pada krisis berhubungan keselamatan ekonomi ini, maka melihat ini saja jalan kedua yang boleh memberikan satu bentuk pendapatan atau pulangan yang boleh membantu mereka untuk terus berada dalam keadaan yang selesa dalam era krisis COVID-19 pada hari ini. Baik, macam tadi Azrul ada cerita pada carta pengguna di tangga yang kelima. Kerajaan tawar 5,000 peluang pekerjaan. Kita tahu sebelum PKP lagi masih ada mereka yang tidak bekerja dan PKP terhasilnya beberapa ribu lagi mereka yang tidak bekerja. Dan untuk angka-angka ini, kalau tiada sokongan daripada rakyat, benda ini takkan terjadi. Tapi bagaimana pengguna atau rakyat Malaysia sendiri mengambil inisiatif ini untuk menarik minat mereka bekerja? Kerana kita tahu kalau berbalik kepada konsep kerajaan, Kementerian Peladangan dan Kementerian Peladangan menyediakan beberapa peluang pekerjaan, tapi itu dalam sektor yang kurang minatnya rakyat Malaysia. Jadi bagaimana FOMCA melihat dan menaikkan minat rakyat Malaysia terhadap kerja-kerja seperti yang kita jelaskan tadi, 3D? Memang sebelum ini pekerjaan-pekerjaan 3 ini diisi oleh warga-warga asing ataupun parti dan kita kena menarik perhatian rakyat tempatan untuk mengisi jawatan-jawatan tersebut dan bagaimana usaha untuk menjadikan pekerjaan itu menarik. Sebab oleh kerana rakyat tempatan sekarang dengan selesanya mereka lebih berminat untuk bekerja di pejabat, bekerja di kilang dan sebagainya. Mereka tidak berminat untuk bekerja di ladang dan juga kerja-kerja yang berkaitan dengan pembinaan dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang sebelum ini telah diisi oleh warga-warga asing. Jadi kerajaan kena mewujudkan insentif-insentif sebagaimana telah disebutkan doktor tadi, sama ada dalam bentuk 2 gaji dan juga sistem cukai yang boleh menarik
pertama untuk menarik majikan, yang kedua ialah untuk menarik pekerja tempatan untuk bekerja dalam sektor-sektor tersebut. Dan saya rasa tak ada masalah kalau kita dapat mewujudkan satu suasana pekerjaan yang menarik. Ya. Sekarang ni kalau kita sistem dia ladang dengan penggunaan otomasi dan sebagainya, boleh menjadikan pekerjaan itu lebih menarik. Mereka tak kata-kata kalau kita sebelum ni kita kata kalau kerja di ladang berpanah dan sebagainya, boleh diwujudkan satu suasana di mana mereka tidaklah orang kata terdedah tapi dalam masa yang sama juga boleh menjadikan dia satu peluang yang menarik untuk mereka dalam usaha untuk memastikan bahawa pekerjaan-pekerjaan itu dapat diteruskan oleh warga-warga tempatan. Baik, saya ada terbaca satu term ni, NGO yang menghubungkan anak-anak muda dengan civil society leaders. Di mana NGO yang sebagai pemain barisan hadapan untuk menghubungkan anak-anak muda bersama dengan kerajaan. Dan bagaimana FOMCA melihat NGO ini perlu digerakkan lagi atau cukup sekadar apa yang ada hari ini? Yalah, kalau kita lihat sekarang NGO yang lama ni kebanyakannya digerakkan oleh orang-orang yang telah mungkin lanjut usia dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita lihat telah wujud juga NGO yang terdiri daripada warga-warga orang-orang muda yang sama ada dalam bidang sosial dan juga dalam bidang perniagaan, yang mereka ini dapat menggerakkan golongan-golongan muda untuk sama-sama terlibat, terutama sekali dalam aktiviti kesukarelawan. Jadi kerajaan perlu menggalakkan, terutama sekali melalui Kementerian Belia dan Sukan, bagi menggalakkan lebih ramai lagi golongan muda untuk terlibat, dan mereka ini perlu diberi insentif lah. Kalau sebelum ini apabila kerajaan mewujudkan khidmat negara sebelum ini, dan mereka yang terlibat dengan negara akan diberi peluang yang lebih cerah untuk bekerja. Begitu juga dengan mereka yang terlibat dengan kesukarelawanan. So mereka ini akan diberi markah yang lebih untuk apabila mereka ingin mencebur dalam bidang pekerjaan. Saya rasa peluang-peluang ini yang perlu diwujudkan, dan dalam masa yang sama kita perlu menggerakkan anak-anak muda ini untuk terus terlibat dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Baik, pada awal ungkapan siaran, Doktor ada jelaskan, ya, Malaysia stabil, ya, Malaysia aman. Namun adakah cukup setakat ini atau perlu ada satu ekosistem yang baru yang perlu diterapkan kepada rakyat Malaysia secara ringkas, Doktor? Satu soalan yang baik dan saya rasa satu penjelasan ringkas yang saya boleh bagi. Apabila kita perlu membawa rukun negara itu pada satu tahap yang berbeza. Kerajaan memperkenalkan, Perdana Menteri mengatakan bahawa perlunya kita menghayati rukun negara. Raja-raja, sultan, malah yang Bertuan Agong kata kita perlu menghayati. Tapi rukun negara itu perlu diletakkan sebagai satu tahap ideologi dan mempunyai satu kebersamaan dalam perangkaan undang-undang negara. Di situlah letaknya sebenarnya keampuhan ataupun kepentingan rukun negara tersebut. Kerana kita lihat bagaimana Pancasila di Indonesia, Pancasila itu sendiri adalah bentuk ideologi yang perlukan diberikan satu elemen, boleh merangkakan satu perkara yang boleh dibawa pada ranah undang-undang. Dan inilah di mana ekosistem itu berubah. Kita ada Federal Constitution, kita ada rukun negara. Rukun negara itu perlu dipernaikkan dan Federal Constitution itu perlu dijelaskan kepada rakyat dengan sepenuhnya. Memang ringkas juga daripada Encik Yusof. Adakah hari ini rakyat Malaysia aman dengan keadaan Malaysia yang hari ini? Yalah, kita aman, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi diusahkan dengan isu-isu perpaduan oleh masalah perkauman dan sebagainya. Bagi saya isu itu perlu diselesaikan oleh kerajaan bagi mewujudkan kesepaduan antara rakyat, dan mungkin menggunakan rukun negara merupakan salah satu elemen yang boleh kita gabungkan rakyat supaya mereka ini menghormati lunas dalam rukun negara, supaya isu-isu yang berkaitan dengan isu perkauman, isu perpaduan ini dapat diangkat untuk keuntungan negara, menjadikan negara kita aman damai. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA, dan Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin. Terima kasih hadir. Cukup jelas penerangan yang cukup dekat di hati rakyat, itu yang kita tekankan. Azrul, silakan. Ya. Saya setuju dengan kata doktor tadi, rukun negara bukan hanya di belakang kulit buku saja. Sematkan di hati, insya-Allah kita akan jadi rakyat Malaysia yang kuat dan bersemangat. Pada anda semua, terima kasih kami ucapkan. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.